jatuh ke tangan pihak asing dalam masa 4 jam saja. Wow, betapa hebatnya Malaysia. Wow, 4 jam saja. Hanya mengambil masa 4 jam saja. Yang lebih mengejut. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy TK. Sesuai dengan omongan atau janji saya di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa ke depannya, maksudnya video-video ke depannya saya akan membuat atau mempelajari sejarah-sejarah di Malaysia, cuy. Karena banyak banget tanda tanya yang masih sejarah Malaysia dijajah itu seperti apa, cuy, ya. Dan saya pun mencari video-video atau mencari referensi di YouTube, dan saya mendapatkan satu video ini, cuy, yang mana judulnya itu adalah Downright serangan Malaysia terhadap London. Di sini saya ingin mempelajari, cuy, atau ingin tahu ya bagaimana Malaysia bisa menundukkan London, cuy, pada waktu itu. Oke. Dan langsung aja kita buka videonya karena ini durasinya cukup panjang juga, cuy, ya. 22 hampir 23 menit ini, cuy. Oke. Dan langsung aja kita tengok videonya. Dan seperti biasa kita hitung mundur lagi, cuy. 3 2 1. Oke. Tunggu saya tambah dulu suaranya, cuy. Peter Sanders, the Yorkshire Ripper, who was today sentenced to life imprisonment for the murder of 13 women. Ini bahasa Inggris ya? I welcome you and your family to the United States. This first London Marathon, even before it started, is surely all is on from the violent disturbances on the streets of London, which shocked. You cannot be serious! That's all on the line! I, Charles Philip Arthur Jordan, take the Diana Front, world's first 24-hour stereo video music channel. Hai semua, selamat datang ke channel Kreatif ASEAN World. Di dalam segmen ada bahasa anunya, cuy, bahasa Melayunya, aduh. Dan info. Bertemu kembali kita dalam sesi kali ini. Kirain bahasa Inggris semua tadi, cuy, waduh. Pusing gua. Sebuah kisah benar bagaimana sekumpulan anak Melayu mengambil semula tanah-tanah di Malaysia yang dipegang oleh British selama 160 tahun dengan serangan ekonomi. 160 tahun. Meneruskan rancangan ini, saya ingin minta anda supaya like, tekan button subscribe, tekan button loceng dan share supaya anda dan rakan-rakan anda mendapat info yang terbaik daripada ASEAN World. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat video originalnya, nanti saya cantumkan di link deskripsi di bawah, cuy. Di sini saya kesannya kayak meng-share gitu ya. Oke. Baiklah, kita bermula dengan sejarah Downright. Tahukah anda sejarah Downright ini adalah serangan hendap Kuala Lumpur ke atas kota London pada 1981. Ia adalah sebuah peristiwa yang menggemparkan seluruh dunia apabila serangan Downright ini yang diberi nama serangan subuh terhadap sebuah syarikat peladangan yang terbesar di London pada tahun 1981. Baiklah, cerita ini bermula pada 7 hari bulan September tahun 1981. Kota London digemparkan dengan pengambilan mengejut syarikat peladangan Guthrie di London. Guthrie yang berusia lebih 100 tahun dan antara syarikat ladang terbesar British jatuh ke tangan pihak asing dalam masa 4 jam saja. Wow, betapa hebatnya Malaysia. Wow, 4 jam saja. Hanya mengambil masa 4 jam saja. Yang lebih mengejutkan ialah syarikat tersebut jatuh ke tangan kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Dr. Mahathir Mohamad yang baru saja memegang jawatan Perdana Menteri selama 2 bulan.
calon mantan Perdana Menteri sekarang je ya. Pada waktu itu, tapi ekonominya tidaklah sebenarnya merdeka. Selepas Malaya merdeka pada tahun 1957, hampir 1 juta bangsa pendatang seperti China dan India diberi kerakyatan secara beransur-ansur. Sebagai balasannya, mereka bersetuju untuk menghormati hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan. Setelah lebih 10 tahun merdeka, pegangan orang Melayu terhadap kekayaan bumi Melaya sangat kecil. Walaupun orang Melayu adalah bangsa majoriti, bangsa ini memegang hanya 1.5% bahagian harta korporat, itu pun melalui syarikat kerajaan, berbanding bangsa Cina sebanyak 22.8%. Walaupun tidak lagi menjajah, Inggeris pula memegang lebih 60% dari kekayaan negara ini. Pada masa yang sama, hampir separuh penduduk Malaya tinggal di bawah paras kemiskinan. Orang Melayu kebanyakan tinggal di kampung sebagai petani dan pesawah, dan mereka adalah bangsa paling ramai tinggal dalam kemiskinan, iaitu 74%. Dan detik hitam 13 Mei 1969, ketidaksamarataan kekayaan dan sikap perkauman tebal menyebabkan beberapa ini udah dibuatkan film atau gimana sih? Berulang-ulang seru filmnya ini cuy. Yang miskin iaitu Melayu dengan kaum pendatang yang kaya iaitu Cina. Ia berlaku di beberapa tempat seperti Georgetown, Pangko dan Bukit Mertajam, sehinggalah kemuncak pada tahun 1969 di Kuala Lumpur. Dalam keputusan pilihan raya tahun itu, parti-parti bangsa Cina dan parti Islam berjaya menafikan majoriti parlimen parti pemerintah, sekaligus menyebabkan orang Melayu gusar kehilangan bukan sahaja kuasa ekonomi, malah kuasa politik mereka. Orang Cina pula merayakan kemenangan mereka dengan membawa penyapu dan melemparkan laungan provokatif dalam perarakan besar di Kampung Baru, Kuala Lumpur, satu kawasan penempatan bandar yang dihuni kaum Melayu. Provokasi ini akhirnya mencetuskan insiden berdarah. Tunggu cuy. Ini ada filmnya nggak nih? Kalau memang kalian ada referensi filmnya, kalian bisa komentar di bawah cuy. Saya ingin nonton ya filmnya nih. Ini kayak udah dibuat film ini cuy. Ini. Yang mengakibatkan ratusan mati dan darurat diisytiharkan. Antara pihak yang lantang menyalahkan kerajaan pada waktu yang dianggap memberi muka kepada kaum pendatang ialah seorang ahli parlimen bernama Mahathir Mohamad yang mengkritik Perdana Menteri pertama dengan satu surat terbuka. Katanya sikap berlembut Tunku Abdul Rahman menyebabkan orang-orang Cina dan India membuat kurang ajar pada 12 Mei pada orang Melayu. Kalau Tunku biasa diludah di muka, dimaki dan ditunjuk kemaluan, bolehlah Tunku faham perasaan orang Melayu. Kerana kritikan ini beliau dipecat dari parti. Seterusnya, dasar bagi membantu orang Melayu apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri kedua, iaitu pada 1970 hingga 1976, beliau memperkenalkan satu dasar yang dianggap radikal yang diberi nama Dasar Ekonomi Baru DEB. Tujuannya menghapuskan kemiskinan bangsa Melayu dan memastikan agar pegangan orang Melayu dalam kekayaan negara dapat mencapai 30% pada tahun 1990. Dasar ini bukan saja akan membantu orang Melayu, tetapi juga untuk mengelakkan krisis antara kaum terjadi lagi dalam masa yang panjang. Walaupun adanya dasar baru ini, jumlah tanah syarikat-syarikat Inggeris sebenarnya semakin bertambah. Guthrie contohnya mempunyai 175,000 ekar tanah pada tahun 1970-an, tetapi pegangan ini naik kepada 190,000 ekar tanah kelapa sawit getah dan teh pada tahun 1980-an. Sekitar tahun 1970-an juga seorang hartawan biji timah Cina dari Ipoh bernama Li Loi Seng Giat membeli tanah pertanian dari British. Pembelian demi pembelian ini menyebabkan beliau menjadi salah seorang pemegang tanah terbesar di negara ini. Pada masa yang sama, syarikat British tidak mahu menjual tanah mereka kepada kerajaan. Mereka melengah-lengahkan usaha untuk bekerjasama dengan kerajaan, dan perjumpaan demi perjumpaan dengan wakil kerajaan berakhir tanpa sebarang resolusi. Guthrie juga menolak usaha kerajaan untuk melaksanakan penanaman semula getah bagi pekebun kecil Melayu dan penubuhan kesatuan sekerja. Pada British ini semua menyusahkannya, tetapi atas tekanan Bank Negara Malaysia, Guthrie akhirnya menubuhkan Guthrie Ropel, iaitu sebuah anak syarikat Guthrie yang diberi kurang 17% dari jumlah tanah Guthrie di Malaysia. Usaha kerajaan ini tujuannya satu, agar orang tempatan dapat membeli sebahagian kecil tanah
Guthrie melalui Bursa Saham Kuala Lumpur. Namun begitu, tembelang British akhirnya pecah. Rupa-rupanya kebanyakan tanah kepunyaan Guthrie Ropel adalah tanah yang buruk untuk pertanian dan lazimnya terletak kawasan bukit. Pemerintahan anti penjajah, Mahathir menduduki kursi penting. Mahathir yang diterima masuk semula pada 3 tahun selepas dipecat akhirnya menjawat kursi Perdana Menteri pada tahun 1981. Berbeza dari 3 Perdana Menteri sebelum ini, Mahathir dirakamkan oleh ahli sejarah sebagai Perdana Menteri pertama yang tidak merokok, tidak minum arak dan tidak menghormati sukan golf. Dan jika pemegang jawatan sebelum beliau berdarah raja, pendidikan British dan mengekalkan hubungan baik dengan Inggeris, Mahathir pula belajar di Universiti Melaya Singapura. Tiada rakan berbangsa Inggeris dan terkenal dengan sikap anti penjajahnya. Sebelum menjadi Perdana Menteri lagi, beliau mengkritik asal Inggeris yang membuka tanah Melayu seluas-luasnya kepada pendatang dari China dan India. Kata beliau, ini menyebabkan orang Melayu terpinggir. 2 tahun sebelum beliau menjadi Perdana Menteri, pihak Inggeris menarik semula subsidi pendidikan kepada pelajar Malaysia yang melanjutkan pelajaran di Britain. Inggeris juga dikatakan menaikkan yuran kepada pelajar asing di situ tetapi tidak kepada pelajar Eropah. Ia memberikan tamparan hebat kepada 17,000 pelajar Malaysia di Britain yang terbeban dengan yuran pengajian yang meningkat 2 kali ganda secara tiba-tiba. Malaysia juga pada waktu itu tidak mampu menyerap pelajar-pelajar ini kerana hanya ada 2 buah universiti di Malaysia. Mahathir yang ketika itu merupakan Menteri Perdagangan memberi amaran bahawa tindakan ini akan merugikan Britain dalam jangka masa panjang. Namun begitu, amaran beliau kepada British diperlekehkan. Semakin angkuh orang-orang British pada ketika itu dan memandang rendah terhadap orang-orang Malaysia. Tidak lama kemudian, London juga menolak permohonan Malaysia agar syarikat penerbangan Mars diberikan hak mendarat tambahan di lapangan terbang Heathrow. Tetapi pada masa yang sama, Inggeris mencabar kewibawaan kerajaan Malaysia apabila sebuah pesawat supersonik Concorde miliknya menceroboh ruang antarabangsa Subang dalam perjalanan ke Singapura. Mahathir melihat ini sebagai sikap angkuh British yang masih memperlakukan Malaysia yang merdeka seperti tanah jajahannya yang lemah. Dan keangkuhan British bukan sahaja disedari oleh Mahathir dan ahli-ahli politik Melayu, tetapi turut dirasa oleh penjawat awam seperti pengurusi PNB Datuk Ismail Ali. Secara kebetulan, abang ipar Mahathir ini juga adalah bekas Governor Bank Negara yang terlibat menggesa Guthrie menubuhkan Guthrie Ropel. Beliau juga adalah antara tokoh utama yang menubuhkan PNB, satu agensi yang ditugas khas bagi menjayakan DEB untuk membantu orang Melayu. Sewaktu menjawat Governor Bank Negara lagi, Ismail yang berkelulusan Cambridge dikatakan sering menunjukkan sikap tidak mesra Inggeris. Mark John, iaitu pengurusi Guthrie ketika itu, berkata beliau dan pengarah urusan Guthrie, Eric Gifton Jones, hampir pasti akan diarahkan oleh Ismail Ali untuk menunggu di luar pejabatnya selama 1.5 jam setiap kali mesyuarat diadakan. Sewaktu Ismail menjadi Governor juga, wang negara yang disimpan di Bank Inggeris seperti HSBC dan Carteret diarahkan agar dipindahkan ke bank tempatan. Bank-bank asing pula tidak lagi diberikan peluang membuka cawangan di Malaysia. Seperti Mahathir, beliau juga berang dengan Inggeris kerana sungguh pun PNB memiliki 25% saham Guthrie. Tiada wakil PNB yang dirujuk dalam mesyuarat untuk menentukan hala tuju syarikat. Ini termasuk keputusan Guthrie menjual beberapa kepentingannya kepada MPH, sebuah syarikat koperasi milik hartawan Cina di Malaysia pada awal 1981. Syarikat MPH yang memiliki aset yang banyak ini pernah cuba membeli bank UMBC, iaitu antara bank terbesar negara kita ketika itu, sehinggalah menyebabkan Mahathir campur tangan agar ia tidak didominasi bangsa Cina. Mahathir memastikan Pernas dan Petronas juga mempunyai kepentingan dalam UMBC. Kedua-dua tokoh ini melihat bahawa jika pengambilan demi pengambilan oleh MPH diteruskan, bangsa Cina semakin hampir mengganti orang Inggeris sebagai penguasa ekonomi negara ini. Atas sebab ini, Ismail membuat keputusan nekat Guthrie mesti diambil alih secepat mungkin. Setahun sebelum menjadi Perdana Menteri, Mahathir yang merupakan Menteri Perdagangan dan Tengku Razali Hamzah selaku Menteri Keuangan telah dimaklumkan oleh Ismail Ali bahawa beliau merancang untuk mengejutkan Inggeris dengan mengambil alih syarikat mereka secara serang hendak. 4 bulan sebelum serangan, pasukan di PNB yang diterajui oleh pengurus pelaburan bernama Khalid Ibrahim diberi tugas khas untuk meneliti dan merangka strategi bagi memastikan semua berjalan lancar. Khalid yang pernah bekerja di Perak
Clearing London, iaitu syarikat yang menjadi penasihat kewangan Guthrie. Pakar-pakar pelaburan PNB dan penasihat dari Bank Saudagar NM Rothschild & Son Ltd diarahkan untuk mengkaji secara rahsia sama ada Guthrie boleh diambil. Jika positif, mereka diarahkan merangka strategi terperinci bagaimana ia boleh dibuat. Hasil dari penelitian mereka, kumpulan ini mempunyai satu kelemahan dalam Akta Bursa Saham London yang boleh dieksploitasi. Dengan kelemahan ini, satu serangan hendap ekonomi untuk mengambil alih Guthrie boleh dibuat. Syaratnya satu, ianya dibuat sepantas dan serahsia mungkin hingga Inggeris tidak sempat melakukan pertahanan. Dengan persetujuan Made, modal operasi untuk mengambil alih ini sebanyak 28 juta pound diambil dari 3 punca Petronas Penas dan menerusi satu skim amanah saham baru yang diperkenalkan untuk orang Melayu 4 bulan sebelum serangan. Skim ini dinamakan Amanah Saham Nasional ASN untuk memastikan Inggeris tidak sedar yang kerajaan Malaysia berada di belakang pengambilan ini. Khalid diarahkan oleh Rothschild untuk membuka bank account Switzerland untuk tujuan pembayaran saham. Mengapa Guthrie? Guthrie menjadi sasaran kerana selain dimiliki oleh pelabur Inggeris, saham-saham Guthrie pada waktu itu juga dipegang oleh beberapa syarikat bukan Inggeris yang mesra dengan PNB. Antara syarikat tersebut adalah Genting, Bank Simpanan Nasional, Kuwait Investment Office dan OCBC. Dengan pegangan sedia ada sebanyak 25%, PNB hanya memerlukan 15% sahaja bagi menjadikan keseluruhan pegangan ke 40%, sekaligus menjadikannya sebagai pemegang saham utama Guthrie. Untuk ini, NM Rothschild & Son Ltd dilantik sebagai membeli saham Guthrie dari pelabur besar bagi pihak PNB, manakala Rowe & Pitman pula dilantik menjadi broker di London bagi membeli saham Guthrie dari pelabur-pelabur yang lebih kecil. Ideanya di sini ialah supaya sebahagian besar saham Guthrie di Malaysia dan juga di London dibeli serentak sebelum bursa London dibuka, dan saham-saham ini mesti dibeli tanpa disedari oleh pihak pengurusan Guthrie sendiri. Untuk memastikan serangan rahsia ini berjaya, hanya sekumpulan kecil perancang sahaja yang terlibat secara langsung. Muhammad Desa Pachi, iaitu ketua eksekutif PNB sendiri, ketika itu tidak dimaklumkan secara terperinci bagaimana operasi ini akan dilaksanakan. Operasi serangan subuh atau down raid. Hari serangan akhir diputuskan 7 September tepat pukul 9 pagi waktu London, iaitu 4 petang waktu di Malaysia. Mengikut rancangan, kesemua yang terlibat akan mendapat persetujuan penjual-penjual sebelum bursa dibuka di London. Apabila bursa London dibuka, PNB hanya akan mengisytiharkan berita menggemparkan yang ia telah membeli saham-saham Guthrie sehingga ia menjadi pemegang utama dan menguruskan dokumentasi sahaja. Ini bakal memberi kejutan kepada Guthrie dan menyebabkan sudah terlambat untuk ia menghalang serangan. Yang rumitnya ialah memastikan pembelian ini dilakukan secara rahsia, kerana jika ia terbongkar awal, harga saham Guthrie bakal melambung tinggi sehingga dana yang ada tidak cukup untuk mengambil alih syarikat. Inggeris juga akan bertindak balas untuk menggagalkan serangan hendap ini. Di Malaysia, Khalid diberi tugas menguruskan pembelian. Beliau optimis yang Bank Simpanan, Genting dan Kuwait Investment Group akan menerima tawaran PNB kerana ketiga-tiganya dianggap mesra dengan PNB. Datuk Ismail pula bergegas ke Singapura pada hari itu. Tugas beliau berjumpa dengan pengurusi OCBC untuk memujuk OCBC agar menerima tawaran membeli saham Guthrie. Permainan bank ini je ya. Beliau perlu melakukan pada pukul 3.30 petang dan menghantar notis penerimaan pada pukul 3.45 petang. Di London, Rowe and Pitman serta Rothschild hanya menunggu lampu hijau dari Malaysia untuk membeli saham-saham Guthrie dari pelabur Inggeris pada pagi tersebut. Sewaktu di Singapura, Ismail dan pengurusi OCBC Tan Chin Tuan berbincang mengenai pembelian saham Guthrie sewaktu makan tengah hari. Proses tawar-menawar itu memakan masa yang lama dan berakhir dengan berita buruk. OCBC menolak tawaran PNB
Lalu Ismail menelpon Khalid dan memberitahu berita buruk tersebut. Tetapi oleh kerana Khalid telah berjaya membeli saham di Huawei, bank simpanan dan genting, mereka hanya ada satu pilihan, teruskan serangan. Di London, sebaik menerima lampu hijau, kedua-dua firma yang diupah PNB memulakan proses membeli Guthrie bagi pihak PNB sepantas mungkin. Bank saudagar Rothschild berjaya memujuk M&G Investment Trust, sebuah syarikat amanah saham Inggeris, yang ini memegang 17% dari Guthrie untuk menjual 11% saham Guthrie miliknya. Broker-broker Rose and Pittman yang ditugaskan membeli saham dari pelabur kecil Britain pula berjaya mengumpul sasaran untuk membeli 5% saham dari orang Inggeris. Dan walaupun tanpa saham OCBC, dalam masa 4 jam saja PNB berjaya memiliki 8 juta saham Guthrie. Ini adalah 50% permainan saham cuy ya, dari keseluruhan syarikat yang dimiliki tanpa disedari atau dengan keizinan pihak pengurusan Guthrie. Lewat tengah hari waktu London, Guthrie jatuh dalam genggaman Malaysia. Setelah berjaya membeli Guthrie, Mahathir terus menekan British. Pengurusi Guthrie, Mark John, hanya sedar bahawa syarikatnya jatuh ke tangan Malaysia setelah mendengar berita itu di radio. Mengambil alihan tiba-tiba dengan mengeksploitasi kelemahan sistem bursa di London oleh bekas tanah jajahan sendiri menyebabkan kerajaan British malu besar. Walaupun ada broker di London memuji kerajaan Malaysia sebagai urus niaga licik, media London kebanyakannya menyela serangan ini sebagai nasionalisasi pintu belakang. Sebagai tindak balas, London kemudiannya meminda peraturan di bursa saham London bagi memastikan syarikat-syarikat lain milik British seperti Dunlop tidak hilang dari tangan Inggeris dengan cara sama. Sebulan selepas kehilangan Guthrie, London dikejutkan lagi dengan pengumuman baru Mahathir. Mahathir mengumumkan bahawa Malaysia akan memboikot barangan dan perkhidmatan dengan British melalui kempen yang dinamakan Buy British Last. Mahathir yang marah kerana spekulasi timah dunia di London mengakibatkan harga ekspor utama Malaysia jatuh mendadak, telah mengarahkan agar semua kontrak kerajaan kepada pihak British dibekukan. Tindakan Mahathir ini memberi kesan besar kepada kontrak semasa dan akan datang British berjumlah 1.25 bilion pound sterling yang sepatutnya diterima oleh British. Kontrak Dunlop untuk membekal tayar kepada kerajaan sejak 1963 lagi contohnya kini diberi kepada sebuah syarikat Amerika Syarikat sehingga menyebabkan Dunlop menjual kepentingan mereka kepada MPH. Dalam masa 3 bulan, saham-saham lain Guthrie perlahan-lahan dijual kepada PNB. Pada akhir tahun 1981, 100% Guthrie berada di bawah pegangan anak tempatan. Ismail akhirnya mengambil alih pengurusan Guthrie dan memindahkan ibu pejabat operasi Guthrie dari London ke Kuala Lumpur. Ini sebagai tanda berakhirnya penguasaan Inggeris ke atas syarikat tersebut. Tidak lama selepas downgrade juga, Mahathir memboikot persidangan negara-negara Commonwealth, iaitu negara bekas jajahan British yang diterajui oleh Britain. Kata beliau, mesyuarat itu hanya melebihkan kepentingan orang berkulit putih. Beliau juga mengumumkan dasar baru kerajaan itu, dasar pandang ke timur. Dengan dasar ini, cara kerja Inggeris yang pernah menjajah tanah Melayu akan digantikan dengan cara pengurusan dan kerja orang Jepun, Taiwan dan Korea. Kesimpulannya, operasi mengejut, serangan subuh atau downgrade ke atas Guthrie, dasar-dasar keran Mahathir memberi impak besar dalam masa yang cukup singkat. Firma-firma British di Malaysia yang sebelum ini bersikap acuh tidak acuh kepada arahan kerajaan Malaysia, kini akur membuka pintu rundingan. Tidak lama selepas itu, 3 syarikat ladang besar British di Malaysia, Highland and Lowland, Barlows dan Harrison and Cofield HNC, akhirnya tunduk menjual kepentingan mereka di Malaysia juga kepada PNB. Hasilnya, tanah milik Guthrie dan tanah-tanah lain milik Inggeris di negara ini kembali ke tangan rakyat Malaysia. Dan oleh kerana HNC memiliki tanah ladang getah, kelapa sawit dan aset bukan sahaja di Malaysia tetapi di negara seperti India, New Zealand dan Taiwan, PNB juga menjadi
tuan tanah baru kepada aset-aset Inggeris yang ada di seluruh dunia. Dengan pemilikan baru ini, PNB selaku wakil orang Melayu muncul sebagai pemilik tanah ladang terbesar di dunia. Lebih manis lagi, dalam temu ramah dengan wartawan tempatan, Khalid memberitahu bahawa setelah PNB menjual aset Guthrie di luar Malaysia, keuntungan yang didapati melebihi jumlah kos yang digunakan sewaktu downgrade. Dan ini adalah kata Khalid, kita sebenarnya mendapat Guthrie secara percuma. Itulah dia sedikit sebanyak peristiwa yang menggemparkan dunia dan juga peristiwa yang membanggakan Malaysia, serangan subuh atau downgrade. Jika anda ingin info-info menarik lagi, tolong bantu channel Kreatif ASEAN World dengan like, share dan juga subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam info-info yang menarik. Dari saya Haziq, salam, terima kasih. Wah, udah selesai nih cuy. Oke cuy. Oke, ini kali pertamanya cuy saya mereaksi sebuah video yang saya benar-benar fokus gitu cuy. Saya fokus banget mendengarkan ini. Semua percakapannya itu saya benar-benar fokus. Dan saya pribadi menyimpulkan ya tentang serangan subuh ini tuh cara Malaysia mengambil kembali haknya yang diambil oleh London itu ternyata mempunyai cara yang cukup unik menurut saya cuy. Permainannya itu di belakang gitu cuy ya, kesannya kayak permainan saham gitu ya yang saya dapat dari video ini. Jadi kalau salah tolong teman-teman atau cuy benarkan di bawah cuy. Apa yang saya belum mengerti banget ya tentang video ini, silahkan komentar di bawah cuy. Oke, intinya yang saya simpulkan dari video ini tuh permainan saham cuy. Permainan saham yang benar-benar jenius ya menurut saya. Benar-benar menggemparkan karena butuh waktu cuman 4 jam cuy. Itu yang membuat saya itu oh my god, keren banget ya. Kayak saya benar-benar menonton sebuah film cuy ya. Alur ceritanya kayak film gitu ya. Dan saya baru nyadar cuy, ternyata yang di film-film itu ada di dunia nyata yang sebenarnya gitu ya. Contoh dari video ini cuy, contoh Malaysia mengambil kembali haknya terhadap London. Itu alur ceritanya kayak film cuy. Itu menurut saya pribadi ya. Dan oke, jadi buat teman-teman apalagi yang belum saya mengerti dari video ini, tolong ya, tolong bisa jelaskan di bawah cuy. Dan oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini cuy. Dan buat teman-teman lagi, kalau punya referensi video sejarah seperti ini, tolong kirimkan linknya di Instagram saya biar saya bisa mengetahui atau memberikan pendapat saya tentang sejarah-sejarah yang terjadi di Malaysia cuy. Satu sejarah yang ingin banget saya tahu cuy tentang Malaysia waktu dijajah Jepang. Saya pengen tahu banget ya bagaimana Jepang menjajah Malaysia pada waktu itu. Kalau kalian punya videonya silakan kirimkan di Instagram saya cuy. Oke, saya tunggu dan mungkin saja saya undur diri. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy. Thank you next dan thank you next. Bye.